Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Ketemu sekali lagi kita pada rancangan kita bersama dengan UCTC pada hari ini, yang mana tips-tips UCTC yang terbaik yang kita dapat berikan kepada semua komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada kali ini satu tajuk yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat mencabar juga kepada kita sebagai pengguna-pengguna komuniti-komuniti di luar sana sebagai yang nak berjinak-jinak dengan cara menanam pokok dan juga tips-tips yang perlu ada sebagai orang untuk menanam pokok dan mendapatkan hasil. So jadi kita di UCTC walaupun di waktu PKP ni pun kita masih lagi boleh dapat menyantuni komuniti-komuniti yang berada di luar sana. Waktu PKP, waktu tak ada buat apa di rumah tu ke, contoh siapa yang berkelapangan nak bertanam cucuk tanam pokok, bolehlah mendengar dan tengok apa benda tips-tips yang boleh kita berikan pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya Rudy Tajudin daripada UCTC UPM, merupakan moderator kita pada hari kali ini, yang mana kita akan menjemput seorang moderator kita yang sangat berpengalaman tinggi, yang mana beliau juga akan memberikan tips mengenai pengurusan perosak tanaman dan dengan menggunakan bahan dapur. So maknanya pengurusan perosak ni, perosak ni pun kita kena urus dia. Kita bukannya nak buat pengurusan untuk kita buat kerja saja, tapi perosak-perosak ni pun kita kena urus dia untuk mengelakkan tanaman kita daripada rosak. So jadi tips-tips ni akan diberikan oleh seorang yang berpengalaman 11 tahun di UCTC UPM, yang beliau sangat-sangat berpengalaman dan beliau juga sudah level beliau ni kira level master, graduate master. Dan nama dia, hujung dia sama macam nama saya. Saya Rudy Tajudin, dia Zaidi Tajudin. So jadi dia lain mak lain bapak. Tapi kebetulan dia bukan co-project adik-beradik, tapi ni kita sama-sama satu office. Kira macam adik-beradik kat lah, Islam. Okey, sama pembahasa, Cik Zaidi pun dah ada kat situ. Dia pun telah bersedia, bersemangat untuk memberikan tips-tips dia pada hari ini. Okey, dipersilakan Cik Zaidi, dipersilakan. Okey, terima kasih pada Tuan Moderator, Cik Rudy Tajudin. Walaupun apa mempunyai nama ayah yang sama, tapi kita bukan, tak ada ikatan kekeluargaan kat situ. Cuma ada ikatan persahabatan je. Betul-betul. Adik-beradik lah tu. Okey, untuk topik hari ini kita akan menyentuh mengenai kawalan penyakit perosak dengan menggunakan bahan dapur, yang mana okey, suara okey Okey, clear. So saya pun moderator dah bagi hint-hint lah, masa diberi tak lama ni. Okey. Tanpa melengahkan masa. So terima kasih kepada penonton-penonton di live FB bersama saya Zaidi Tajudin, pegawai pertanian di UCTC UPM. Okey, yang mana hari ini saya akan berkongsikan pengurusan perosak tanaman menggunakan bahan dapur. Okey, yang saya fikir sekarang ini semua penonton-penonton di luar sana sedang giat mengusahakan tanaman, terutama di halaman rumah sempena PKP ini. Dan juga selain kita mengusahakan tanaman, mengusahakan perosak, saya harap penonton-penonton di luar sana juga dapat menjaga kesihatan diri sempena PKP ini. Okey, untuk hari ini kita akan okey, so objektif kita hari ini saya harap perkongsian saya pada hari ini kita dapat meningkatkan pengetahuan pada semua penonton pada hari ini berkaitan dengan pengurusan perosak secara mudah guna menggunakan bahan dapur. So seterusnya menggalakkan peserta menggunakan bahan yang ada di sekitar di rumah tuan-tuan dan puan untuk menyumbangkan kos sampai minimumkan hasil kerosakan pada hasil tanaman. Seterusnya meningkatkan keupayaan tuan-tuan dan puan sekiranya menerima perkongsian ilmu hari ini boleh dipanjang-panjangkan kepada jiran-jiran, tetangga dan rakan-rakan tahunan lain mengenai perkongsian yang diterima pada hari ini. Dan juga yang keempatnya, kita nak menggalakkan lebih ramai penonton di luar sana untuk lebih giat dan berkecimpung dalam aktiviti tanam di halaman rumah, terutama dalam pertanian bandar Okey. So jadi untuk berkaitan dengan perosak ni, memang kita susah nak memastikan tanaman kita ni tak diserang oleh perosak. Nak kata bolehkah kalau pokok tu pokok plastik kalau pokok kita tanam ni memang suka nak dikata bebas pada perosak,
Okey, jadi untuk hari ini pun kita sebenarnya lebih pada pencegahan dan juga pengeluaran di peringkat awal. Okey, dan juga saya akan kongsikan terdapat beberapa kaedah yang boleh untuk mengawal perosak, seterusnya mengoptimalkan hasil pengeluaran hasil tanaman ya. Okey. Mungkin di tuan-tuan dan perempuan yang mengusahakan tanaman di halaman rumah pernah lihat tanda-tanda ni di halaman rumah ya. Mungkin boleh keluar sekejap tengok ke kan apa yang biasa tengok dia ada buah kena korek ya. Daun-daun dimakan ulat ya. Ni ada daun-daun ya. Buah-buah dimakan dan juga ni lah. Ni dekat rumah saya ni. Malam saya buat operasi malam nak tengok time-time ni memang siput bergiat cergas dia tengah makan daun cili, pokok cili saya. Di daun pokok cili. Dia tengah makan. Saya besar ni. Okey. Ini mungkin tanda-tanda yang tuan-tuan dan perempuan pernah lihat di halaman pokok-pokok sayur terutama pokok bunga. Malam-malam pun Cik Zaidi masuk juga ke kebun ni. Okey. Sekiranya pernah lihat, okeylah. Kita ini merupakan tanda-tanda kehadiran serangan perosak ya. Okey, biasa kita lihat ada tinja ataupun dia punya tahi kan. Biasa ulat-ulat ni dia makan, dia akan melakukan tinja dan jenis hampasan bertebaran di atas daun ataupun di kawasan tanaman. Okey, keduanya ada yang kehadiran perosak. Ya, kita nampak sendiri ulat tu berada ataupun perosak tu ada di kawasan pokok kita. Dan seterusnya ada kesan terencat ataupun kerosakan dan kemusnahan pada tanaman kita. Okey. Ini antara yang kita dah boleh tahulah perosak tu kesannya pada tanaman ya. Okey, kita ada beberapa kategori, okey, yang mana kategori yang perosak yang mempengaruhi pertumbuhan dan keluaran hasil tanaman di halaman rumah. Ada yang pertamanya ialah yang makan dan mengorek, memarut ataupun memotong, mengunyah pucuk daun dan batang tanaman. Ada yang kategori menyucuk, menghisap cecair daripada batang, daun dan buah pada tanaman. Seterusnya ada yang makan dan mengorek buat parut pada buah ataupun makan sendiri buah pada tanaman. Dan seterusnya ada yang mengganggu akar tanaman itu sendiri. Ini adalah kategori-kategori perosak yang menyerang tanaman kita daripada peringkat pucuk sampai ke peringkat akar. Okey. Okey, yang ni saya kongsikan beberapa perosak-perosak yang biasa kita lihat dengan mata kasar mungkin yang biasa dijumpa oleh tuan-tuan dan perempuan semasa orang kata tengah membelek-belek pokok ya, masa tengah melihat-lihat tanaman-tanaman sayuran anda, tiba-tiba adanya ulat beluncas, ulat daun kari Okey, ada lintah bulan, ada siput, ada ulat pelombong daun. Wetworm ni biasa dia menyerang pada tanaman kobis ya. Okey, ada ulat bulu, belalang dengan kumbang pokok labu dan juga ulat pengorek batang Okey. Ulat daun kari tu bukannya pokok kari bukan nama dia ulat pada pokok kari, Oh, saya panggil ulat daun kari Okay. Ada orang panggil jelaga hitam. Orang panggil jelaga hitam. Pasal dia bila dia makan tu dia akan mengeluarkan tinja macam bentuk jelaga. Kita tengok tanda-tanda dekat daun kari tu macam ada cecair berjelaga hitam kat situ. Okey. Alright, ini yang ada yang banyak komuniti di sana tanyalah. Baik dia orang hantar gambar kata ulat apa yang menyerang pokok saya ni kan. Jadi apa cara nak buat. So nanti kita akan kongsikan benda tu. Okey, seterusnya yang ni yang jenis menyucuk, yang mengisap cecair pada batang, pucuk, daun dan buah pada tanaman dekat situ ada lalat putih. Ramai yang kongsi lalat putih dengan koya ni kan. Jadi lalat putih tu rupa dia. Saya harap gambar dia jelas ya. Kutu trip ni itulah gambar saya ambil sendiri, tak dapat di zoom dengan lebih detail. Okey. Sebenarnya kepiting kapas merah. Okey, ada koya situ. Okey, lalat buah dia ada dua. Satu lalat buah tu ada rupa macam lebah sikit. Satu lagi lalat buah ni yang macam biasa kalau kita dekat rumah kan kita letak buah dekat rumah kan. Kita biarkan lalat tu macam lalat halus. Kita tengok macam agas Yang jenis yang Drosophila species tu. Okey. Seterusnya ada kepiting hijau, ada piagang kesing yang orang panggil ulat busuk. Kalau yang terbang tu kalau kita panggil ulat busuk. Ada kutu daun, aphid dan juga teritik Okey, ini adalah antara perosak-perosak yang dikategorikan sebagai menyucuk, mengisap cecair pada batang, pucuk daun dan buah pada tanaman. Okey.
Okey, seterusnya yang jenis mengorek, memarut pada buah dan makan buah dan juga umbisi pada tanaman. Antaranya anasir lah, banyak tikus, ulat pengorek buah dan tupai. Macam tikus, yang saya tunjuk gambar tu, kemudian saya tanam keledek dekat rumah. Bila time-time hujan ni memang dia akan korek keledek tu dimakan. Tikus ulat pengorek buah ni banyak buah bendi, terung, yang mana yang saya tanam dekat rumah lah. Cili, memang ada. Tak sempat buat kari pap ni. Okey. Okey, seterusnya yang mengganggu akar tanaman jadi kumbang lava, lava kumbang, anai-anai dan juga dan tikus lah yang mengganggu akar tanaman. Okey. Alright. Okey, sebelum saya kongsikan resepi pengurusan perosak dengan menggunakan bahan dapur ni, kita akan sembang selalu berapa kaedah pengurusan perosak tanaman yang boleh kita gunakan ya. Biasanya diamalkan di Jabatan Pertanian, okey, di mana agensi-agensi pertanian pun ada mengucurkan beberapa kaedah ya. Okey, pertamanya kita ada 5 kaedah pengurusan perosak yang boleh dibuat untuk mengawal perosak ni. Kita ada buat kawalan fizikal, kultura, kawalan biologi, kawalan kimia dan juga kawalan bersepadu. Okey. Kita akan sentuh sekali lalu saja. Okey. Berkaitan dengan kawalan fizikal, okey, kita ada beberapa kaedah digunakan yang mana kita boleh gunakan perangkap pelekat serangga atau perangkap cahaya. Antara keduanya ialah guna jaring kalis serangga. Yang ketiga, kita boleh kumpul, kita boleh kutip perosak macam ulat tu, kita boleh ambil dia dan kita buang dan musnahkanlah. Ataupun bahagian yang keempat, pemangkasan kutip atau cabut tanaman. Mana yang serangga perosak yang banyak berkumpul setempat tu, kita boleh buat cantasan ataupun kita kutip ataupun cabut tanaman sekiranya pokok tu dah teruk diserang perosak. Kita kena cabut dan buanglah. Okey. Okey. Yang keduanya adalah kawalan secara kultural, yang mana kaedah ini adalah untuk secara tak langsung mengganggu perkembangan perosak, mana kita mengganggu kawasan biasa tempat dia bertelur. Okay? Bila kita buat aktiviti-aktiviti ni macam merencatkan pergerakan perosak pergi ke tanaman kita ya. Alright, yang pertama kita boleh menggembur tanah. Okay, menggembur tanah. Selain menggembur tanah, kita boleh menggilirkan tanaman. Okay, kita boleh menggunakan variety resistant. Kita boleh buat penanaman campuran dan juga buat amalan penanaman yang baik. Okey, ini buat secara kultural. Okey. So macam mana moderator? Okey, buat masa ni. Okey, penonton-penonton semua masih mengikuti saya? Alright. Okey. Seterusnya kita cuba buat kawalan biologi. Yang ni yang kalau boleh ada berdiri sangat baguslah untuk mengawal perosak. Kita menggunakan musuh sebelum jadi perosak untuk mengawal perosak pada tanaman kita. Okey, contohnya ladybug, mentadak, pepatung, ya, kerengga, angkut-angkut, macam lebah, macam penyengat. Okey, laba-laba semua angkat tak. Macam ladybug, macam saya di rumah, saya tanam pokok mulberry untuk jadikan perumah kepada untuk pembiakan ladybug. Okey, ladybug ni suka dua tanaman yang saya tanam di rumah, itu terung dengan mulberry. Kalau kita nak membiarkan ladybug ni, kita tanam mulberry dengan terung. Itu yang saya buat di rumah lah. Okey, pokok mulberry tu saya buat dalam bentuk pagaran, yang mana itu jadi perumah untuk ladybug. Ladybug dia membiak dan dia akan menjadi membuat kawalan biologi untuk menyerang perosak-perosak pada tanaman kita lah. Biasa ladybug ni dia suka makan kutu trip dan juga aphid ladybug. Macam mentadak dia suka makan ulat, angkut-angkut pun dia suka makan ulat juga. Okey. Kerengga, rumah saya tak ada pokok buah. Saya tak ada pokok sayur je. Okey, seterusnya daripada kawalan biologi juga boleh kawalan secara kimia. Okey, mungkin ramai yang lebih ke arah organik. Cuma saya katakan kawalan secara kimianya bukan tak boleh dibuat. Cuma pastikan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan racun secara berhemah. Okey, penggunaan racun pun kena ikut jenis kategori perosak atau penyakit yang berada pada pokok tu ya. Selalunya kena ikut sure pada label, dan sebenarnya bila dah guna racun tu pastikan amalan pembersihan menyeluruh. Maksudnya kalau lepas meracun tu pastikan cuci tangan, kalau boleh baju yang pakai waktu meracun tu kena tukar juga. Ya, kadang masa kita spray racun tu kita tak perasan angin lalu, kadang boleh terkena kat baju kita. Kadang bila kita dah kena baju kita, walaupun di halaman rumah walaupun kita pakai hand spray kan, kadang angin tu kita tak pasti.
Ya. Lepas tu sembuh tu pun kena tengok, jangan lawan arah Ya, angin. jangan kadang kita tak boleh nak kontrol lawan arah angin tu. Okey, jadi langkah Oh. berhati-hati, pastikan bila gunakan racun kimia ni, pastikan yang saya sure kat adalah pastikan guna racun secara berhemah, gunakan sure ikut pada label yang pada produk bahan kimia tu. Dan selepas dah guna tu, pastikan pembersihan, ada cuci tangan, you kena mandi, kena tukar baju dan sebagainya, ya. Ada SOP dia Ya, ada SOP je. Macam saya ni kata, bukan tak boleh guna bahan kimia, boleh, tapi pastikan orang kata ikut SOP lah, seperti Tuan Moderator cakap tadi, ya. Okey, dari segi racun pun ada pelbagai bentuk. Racun ada bentuk cecair, ada bentuk tepung, ada bentuk butir dan juga kepingan. Ada bentuk yang bentuk umpan lah macam. Dan juga dia ada pengkhususan. Macam ada khas untuk racun untuk tikus, ada khas untuk semut. Ya, ada beberapa rakan saya ada ditanyakan mengenai untuk kawalan serangga kerengga yang terlalu banyak dekat pokok dia sebab dia nak mengutip hasil buah-buahan. Jadi dia tanyakan, dia ada tunjuk saya racun. Racun tu memang di kedai ada mengesyorkan ini sesuai untuk semut dan juga kawalan serangga. Tapi bila tengok label, sebenarnya racun tu sesuai untuk bena perang. Yang sesuai untuk pada tanaman padi. Jadi saya minta dia cari racun yang mana memang dia ada spesifik untuk kawalan semut dan kerangga. Maknanya racun ni jadi dia bukannya maknanya racun untuk boleh buat kawal untuk semua. Tak boleh, dia ada spesifik kan macam tu. Saya eloknya dia ikut spesifik lah. Okey, seperti saya ada ditunjukkan di skrin sekarang ni, kategori racun ni ada racun untuk serangga, kulat dan rumpai. Okey, racun-racun kulat dan serangga ni boleh dicampur cuma racun rumpai ni dia kena stand alone. Dia tak boleh campur dengan racun rumpai, racun serangga, nak campur sekali agar macam tu in one lah, tak boleh. Kalau pakai racun rumpai, campur dengan racun serangga, anda spray pada pokok, mana dengan pokok-pokok anda tu mati juga. Jadi kalau nak pakai racun rumpai, pastikan tong khas untuk racun rumpai, tapi racun serangga, racun kulat boleh disekalikan. Tak salah sekarang ni pun ada racun yang dicampur dengan baja sekali. So dekat 3 in 1 situlah. Boleh baja, boleh racun serangga dan racun kulat. Okey. Sekali Ada yang di produk-produk di luar sana dah ada buat formulasi gitu. Cuma racun rumpai tu jangan dicampur ya. So nanti takut kan dia campur dia pasal pokok dia dah penuh rumpai dekat kawasan laman dia tu. Jadi dia pun kata racun rumpai nak campur sekali lah, nak orang kata nak clearkan rumpai, nak clearkan serangga. Dengan pokok-pokok dia yang tanam pun habis semua nanti. Jadi kita kalau boleh biar asing ya. Jangan salahkan Cik Zaidi pula lepas tu. Itu saya kata kena baca label baca label. Okey, racun pun ada jenis racun luar, racun sentuh luar, sistem dalam. Okey, maksudnya kalau luar ni kalau kita sembuh pada serangga boleh mati terus. Ada yang sistemik ni racun tu serangga tu kena makan dulu racun tu, dia akan merosakkan organ dalaman dia. Dia ada dua tu. Okey, kalau sentuh luar tu maksudnya kalau dia spray pada serangga direct, serangga tu akan mati. Kalau sistemik ni serangga tu kena makan umpan dulu dan dia akan merosakkan organ dalaman dia, dia akan mati lah. So racun tu ada dua jenis juga. Dan setiap kategori racun ada kategori tertentu. Cuma itulah kalau yang hitam dan merah tu kalau jual kepada pasaran masyarakat luar mungkin memerlukan satu permit khas rasanya, ya. Sebab dia tadi sama juga kawalan perosak tadi dengan menggunakan biologi tadi tu, secara biologi. Maknanya macam setiap serangga tu pun dia ada benda yang dia makan, ada setengah benda yang dia tak makan juga kan. Ya, betul. Macam tu juga, sama juga macam racun tu, dia ada spesifik kan. Tapi itulah, kalau racun secara kimia ni, bila bercerita pasal kawalan biologi tadi, kadang serangga-serangga tu pun akan terkesan juga sekali. Maknanya yang secara biologi tu pun dia tak datang juga, dia terkesan. Ya. Okey. Kadang serangga yang pemangsa pada perosak ni, kadang membantu kita dari segi untuk penembungan pokok dan sebagainya. Tapi bila kita dah apply kawalan secara kimia ni, maka dia akan menghalau juga serangga baik ni. Okey. Alright. Seterusnya kawalan secara bersepadu, yang mana kita akan menggabungkan semua kawalan-kawalan tadi, kawalan fizikal, kultural, kawalan biologi, kawalan secara kimia, dibuat secara menyeluruh, melibatkan berbagai kaedah. Dan ia akan saling melengkapi lah. Okey, ini kawalan bersepadu. Macam tadi kita spesifikkan, mungkin pada tanaman tu kita tak perlu nak buat kimia pun, mungkin boleh kita ambil ulat tu kita buang saja. Okey. Ataupun kalau geli nak ambil, nak spray kimia saja pun boleh, dan tadi spesifik satu. Tapi ini kawalan secara bersepadu ni maknanya kita gabungkan ke semua tu, kita buat kawalan ya.
Okey. Alright. Kita akan berbalik. Tadi kita dah sekali seimbang langsung macam mana kawalan perosak dengan pelbagai kaedah. Okey, yang ni berbalik pada topik saya iaitu dengan menggunakan bahan dapur ada. Okey, jadi kaedah ni sesuai untuk yang usahakan tanaman secara kecil-kecilan dan sederhana di rumah. Seperti yang hari ni, okey, untuk yang seterusnya mengenai menggunakan bahan-bahan dapur sebagai untuk menghalau dan mengurangkan perosak pada tanaman anda. Cuma dari segi penggunaan kaedah yang ni, dia punya lifetime dia, jangka masa dia adalah singkat berbanding dengan kalau tuan-tuan perempuan menggunakan secara kimia. Okey, mungkin kalau pakai racun kimia tu, mungkin kalau kata spray, dia punya jangka masa serangga tak datang tu dalam masa sebulan boleh tak datang lah. Tapi Jadi kalau ada yang bertanya ni, keadaan kita terlupa sebab kan. Kita ditanya dalam 4 jenis kawalan yang disebut tadi, yang paling berkesan sekali kawalan apa ya? Yang paling berkesan sekali. Paling berkesan sekali Okey, kalau kita nak tahu juga tu yang bertanya tu dia buat skala besar ke skala kecil? Skala tu tak pasti besar. Okey. Kalau skala secara peladangan tadi, kalau boleh ialah untuk dia nak, kalau dia nak kutil sesuatu, mungkin serangga tu menyerang terlalu banyak, kita boleh gunakan racun kimia lah. Okey. Ataupun dia boleh buat kawalan bersepadu tadi. Saya syorkan kawalan bersepadu lah. Dia tengok pada kesan serangan tu tadi. Kalau serangan perosak tu tak banyak sangat pada pokok, mungkin dia boleh buat secara fizikal. Okey. Ada juga boleh buat, nak buat kawalan biologi tu, kawalan biologi tu akan sentiasa ada. Selagi kita memakai bahan kimia dengan berhemah ataupun kita membuat amalan penanaman secara baik, maka itu adalah kaedah yang pada saya yang baiklah. Maksudnya kita buat kawalan secara bersepadu tu tadi. Maknanya kita boleh katakan kalau dia buat untuk big scale tu better kita pakai kawalan racun secara berhemah lah buat secara berhemah. Kalau boleh buat yang kawalan secara bersepadu lah, melibatkan empat bentuk kawalan tu tadi. Baik. Harap kalau dapat dia fokus pada kimia saja pun tak boleh juga. Okay? Ya, betul. Saya syorkan kawalan secara bersepadu tadi. Dari segi kimia. Okay? Itu yang kawalan terbaik yang saya boleh syorkan. Okey, kawalan secara bersepadu. Baik. Okey, berkenaan dengan penggunaan bahan dapur ni. Okey, kita tengok dari segi kesannya jangka masa singkat. Katalah kalau nanti saya akan berkongsi dengan tuan-tuan beberapa resepi. Mungkin tuan-tuan perempuan telah mencuba resepi ini dan saya juga ada beberapa resepi lain yang mungkin boleh dicuba untuk diaplikasikan pada tanaman anda untuk mengurangkan perosak tadi. Okey, cuma yang ni lebih kepada untuk yang tanaman kecil sederhana bukan untuk skala peladangan. Jadi okey ni Cik Rosmawati tanya ni. Dia kata guna racun serangga macam baygon tu halau lipas tu boleh ke? Baygon itu banyak yang orang mengambil langkah mudah baygon. Cuma saya tak menggalakkan guna baygon tu sebab dia bukan untuk pada pokok sebab dia oil base. Saya tak syorkan gunakan spray serangga pada pokok. Takut nanti kesan daripada hasil tu nanti kan kita nak makan dan kita pula kena racun ke begitu kot itu satu lagi juga memberi kesan pada pokok tu sendirilah. Mungkin bahan aktif pada aerosol serangga tu sebenarnya khas untuk kita sembur di udara. Okay, kalau pada pokok tu nanti dia akan mengganggu sistem fotosintesis, mengganggu pernafasan pokok tu okay. Lagipun dia oil base kan? Oil base. Mungkin ada spray yang water base. Cuma kandungan racun dalam untuk spray nyamuk dan lipas tu sebenarnya disesuaikan untuk spray racun dan lipas saja. Bukan spray pada pokok. So kita pun kalau tengok pada SOP penggunaan racun aerosol pun kita bukan orang kata apa spray ke udara kan, dia ada kaedah. Dia spray di celah-celah almari tu kan, ada udara kan. Betul. Ya, untuk pokok saya tak apa sure lah untuk ni. Jangan galakkan sangatlah. Okey. Okey, Pak Rosmawati ingat tu. Terima kasih untuk soalan. Tapi tak apa. Kalau lepas ni kita boleh try gunakan bahan dapur yang saya akan showkan, saya akan kongsikan nanti. Okey, kita tengok nanti keberkesanan dia macam mana. Lagi pula
kita dalam mengurangkan perbelanjaan ya. Okey. So saya beritahu tadi, kalau menggunakan bahan-bahan dapur ni memang jangka masa singkat. Kalau guna biasa dalam 3 hari tu serangga akan datang balik. Banyak orang kata, pakai ni kenapa serangga datang balik? Kan? Jadi memang bahan aktif yang gunakan bahan dapur ni memang serangga, kita halaukan serangga tu dalam masa singkat je lah. Maksudnya mungkin kita spray dalam 2-3 hari dia tak ada, tapi selepas waktu tu dia akan datang balik. Lagi pula kalau walaupun hujan, kita spray walaupun hujan dia akan datang balik. Jadi rumusan yang saya akan kongsi nanti lebih kepada orang kata apa, langkah awal lah, langkah awal untuk mengelakkan serangga perosak tu menyerang pokok dengan kerap. Kita orang kata apa, potong dia punya appetite dia. Potong dia punya selera untuk pergi ke pokok kita dengan kerap lah. Mungkin kalau kita dapat elakkan dalam 2-3 hari tu supaya dia tak serang hari-hari ya. Okey. So okey, saya ada senaraikan dekat sini ada 28. Mungkin tuan-tuan dan puan ada lebih daripada saya. Dia punya 28 bahan yang ada di dapur boleh digunakan untuk menguruskan perosak tanaman. Okey, yang mana bahan-bahan ni saya fikir mungkin ada di dalam dapur tuan-tuan dan puan ya. Senang cari je kan. Bawang putih, kapur makan, cengkeh, ya, sabun pencuci, minyak masak lada hitam, serbuk kayu manis, kulit telur. Yang mana ada bahan-bahan ni mungkin kita buang, padahal benda tu boleh digunakan untuk masak. Especially air cuci beras tu tadi kan. Cuci buat nak masak, jangan buang air dia kan. Ya, sekarang ada juga bahan-bahan ni bukan saja bertindak menghalau perosak, tapi ada bahan-bahan ni boleh membantu untuk jadi booster pada tanaman. Wow. Nanti kan saya akan kongsikan video nanti. Kenapa saya guna bahan-bahan tu lah. Okay. Alright. Okay. Saya akan kongsi pada tuan-tuan 6 resepi yang saya ada buat lah. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan ada resepi yang lain nanti boleh share dalam Facebook kita ya. Boleh share dalam Facebook kita. Mungkin tuan-tuan dan puan mungkin ada resepi-resepi yang lebih mujarab yang boleh kita kongsikan bersama penonton-penonton lain ya dalam ruang chat Facebook live nanti ya. Okey, dekat sini orang buat resepi makanan kan tadi, sekarang ni kita resepi macam mana nak kawal kawalan untuk perosak di rumah. Okey, yang ni saya akan tunjuk berkaitan dengan kan saya tunjuk gambar-gambar serangga tadi kan. Gambar-gambar perosak ni, terutama yang jenis yang memakan dan menyucuk. Okey, yang inilah aphid, hoya, dia sesuai kutu daun, lalak putih, teritik, kumbang. Okey, ini saya ada berapa 6 resepi yang mana sempat salin, boleh salin ya. Tapi nanti slide ni saya akan kongsikan dalam laman web ICTC nanti. Jadi tuan-tuan dan puan jangan khawatir ya akan kalau terlepas untuk mencatatkan resepi-resepi ni. Okey. Saya pernah ada nak tunjukkan satu video macam mana cara nak buat untuk kawalan penyakit perosak. Okey. Alright. Okey, kita akan kongsikan satu video Alright, yang ni saya ada nak buat kawalan perosak yang perosak saya mention tadi. Okey, itulah bahan-bahan yang saya akan gunakan. Okey. Saya pakai kayu manis, kalau tak ada pakai sodium bikarbonat Alright, bawang putih, bawang merah, sebab saya pakai bawang putih tu sebab dia ada bau sulfur pengganti sulfur, dan juga bawang merah tu saya pakai selain bau dia boleh menghalau serangga, bawang merah juga bertindak untuk menggalakkan pucuk pada tanaman. Okey. Okey, penggunaan sabun cuci pinggan ni. Minyak masak. Okey, minyak ni saya gunakan untuk kita bahan-bahan bau ni kita nak perangkap kita nak guna minyak masak. Okey, minyak masak bila campur air dia tak sebati, sebab tu saya campurkan sabun supaya disebatikan minyak masak dan juga air. Okey, saya gunakan serbuk kayu manis sebab serbuk kayu manis ni boleh bertindak sebagai untuk membasmi kulat pada tanaman. Untuk membasmi kulat. Kalau tak ada serbuk kayu manis boleh pakai soda bikarbonat. Ali tengok macam tarik dah tadi. Jadi bawang merah tu saya gunakan untuk menggalakkan pucuk tanaman. Jadi untuk kayu manis ni saya gunakan untuk untuk membasmi kulat pada tanaman. Biasa koya ni kalau dia
makan pada tanaman, dia akan keluarkan macam jelaga hitam. Okey, macam serbuk-serbuk hitam pada pokok. Okey. Itu kesan ni kan. So inilah saya bancur 1:3. So kita buat stok dia 1 liter. So 1:3. Ini dikira sebagai racun serangga yang water based lah kan? Water based. Saya pun sebab tak terkata sebagai racun serangga. Saya lebih pada penghalau perosak. Sebab kita ada satu kita ada pemanggil tadi dia dikata Churchill layang tanya, dia kata racun serangga water based. Yang dimaksudkan sama ada saya tak pasti, tapi kita boleh jawab lah. Yang water based yang kita buat macam ni, ini secara bahan dapur ataupun yang water based yang racun kimia tu. Mungkin Pak Cik Zadi boleh tolong bantu ditanya tu. Racun serangga water based. Racun serangga water based katanya. Tadi berkenaan water based tu pasal yang penggunaan aerosol serangga tu. Memang racun. Sorry, dia bertanya mengenai water base. Water base, racun serangga water base ada. Tak ada. Yang saya menyentuh pasal water base tu pasal ada puan mana yang berkenaan dengan aerosol serangga tu. Sebab aerosol serangga tu ada aerosol serangga water base. Jadi walaupun dia water base pun aerosol serangga tu sebenarnya saya tak galakkan untuk spray pada pokok juga, sebab kandungan pada aerosol tu takut mengganggu pada pokok. Walaupun dia boleh membunuh perosak, membunuh seperti lalat ke lipan ke apa kat pokok tu, tapi sebenarnya bahan aktif yang ada pada aerosol spray yang water based tu takut turut memberi kesan pada pokok. Yang hari ni, program hari ni kita fokuskan kepada penggunaan bahan-bahan ada di dalam dapur untuk dijadikan macam kepada mengelakkan apa kita panggil tu tadi, mengelakkan pokok-pokok makan buah pokok kita lah, mengelakkan serangga kan. Pokok-pokok pula. Kita sebenarnya untuk menghalau lah. Serangga makan pokok kan. Saya tak bagi benda diracun. Dia lebih pada racun kalau spray dia mati serangga tu. Jadi serangga tu dia akan berlalu pergi. Betul. Dia akan kata apa, kita matikan selera dia untuk makan ke daun kita tu. Kita pakai bahan dapur ni lah. Kita nak makan je dia bau bawang kan. Yes. Okey, so sambil ni. Okey, seterusnya, saya syorkan kalau boleh semua buat pada jam 9 pagi dan juga 6 petang lah. Maknanya 6 petang bila kita spray sebab serangga ni banyak aktif pada waktu malam. Okey, jam 9 tu kita orang kata apa, buat coating buat salutan 9 pagi tu. Jangan buat waktu tengah hari sebab tengah hari di kuarteri bila kita spray takut nanti daun tu melecur. Okey. Benda ni boleh dibuat setiap hari, tak ada masalah Kalau spray pun biasa spray kalau ada nampak kesan. Kalau nak buat sebelum nampak kesan pun boleh juga. Jangan masa dah botak baru nak spray, susah juga. Kita siram air dulu yang macam siram biasa tu baru kita apply benda ni kan. Kalau tidak nanti habislah keluar benda tu, rugi je kan. Kalau nak menyiram, buat siraman dulu. Buat siraman dulu baru spray pada pokok. Betul. Alright. Okey, seterusnya saya kongsikan beberapa resepi. Okey. Seterusnya resepi mengenai jap. Ni dah. Okey. Seterusnya resepi, ada 4 resepi untuk menghindarkan ulat daun kari, ulat bencas, ulat belu dan ulat ratus dan juga ulat-ulat yang memakan daun-daun sayur di halaman rumah anda. Okey. Yang mana kita ada kongsi 4 resepi. Okey. Yang mana kalau ulat ni kita lebih banyak menggunakan cili Cili. Kalau boleh dapat cili api. Sebab ulat bencas berbadan lembut. Kalau kena spray tu dia orang kata kena pijak lah, sedangkan kita pegang cili pun pijak kan. Panas. Panas jadi dia lari cepat sikit lah. Okey. Ini kita banyak gunakan cili lah. Okey, kalau nak gunakan bawang putih pun boleh. Dan juga daun semambu pun ada. Kalau kat rumah ada pokok semambu, pokok neem pun boleh digunakan. Saya juga ada gunakan cengkeh juga untuk mengawal ulat-ulat ni. Penggunaan kapur makan pun boleh. Pasal kapur makan ni memberi kesan lecur pada ulat-ulat. Cuma jangan guna banyak lah untuk kapur. Jangan pakai kapur buat simen rumah dia. Ni kapur makan.
Kalau Kapur kapur makan. makan tak ada, kalau terdesak boleh pakai kapur kasut sekolah anak tu boleh. Tapi jangan pakai banyak lah. Pakai satu sudu KFC tu je. Oh. Kalau tak ada kapur makan, ada orang tanya kapur cat rumah Kena boleh kena ke? lebih Kata tak cepat boleh. kapur tu. Sekarang ni budak-budak sekolah. Ya, mana Kalau yang budak sekolah kasut hitam dan semua kena beli cepat. kasut-kasut kapur kasut sekolah tu. Ya, kapur kasut sekolah boleh pakai. Cuma jangan pakai banyak, pakai sikit je sebab dia ada bahan pewangi kat situ dalam kasut sekolah tu. Kapur kasut sekolah tu. Dia pakai sikit je. Dalam Tadi satu ada tanya, sudu KFC tu je. Sora 6 Lata ni dia tanya, berapa lama racun yang kita buat tadi tu yang kita boleh simpan? Dalam sebulan boleh guna lagi. Okey. Okey, sebulan Okey, dari segi kalau kata guna bahan tadi, lebihan tadi, okey. Lebihan tadi tu kalau dapat masuk dalam botol, labelkan, boleh simpan dalam peti ais. Okey, kalau nak minum lama. pula. Tapi kalau takut itu sebab tu kata letak label. Kalau takut minum, letak dalam almari yang tidak telus cahaya matahari. Betul. Simpan dalam almari yang tinggi untuk budak-budak tak nak capai. Simpan dekat almari dah pasti tutup lah. Biasa kalau tahan dalam masa seminggu lah. Jadi yang resepi kita buat ni pun orang kata apa, kalau boleh pakai habis. Kita biasa kita tak simpan. Tengok pada keluasan jenis tanaman yang buat. Kalau nak pakai, dia pakai habis. Sebab tu kita guna bahan-bahan dapur je, tak perlu nak simpan sebab bahan-bahan dapur ni bahan-bahan yang kita nak guna sedikit je. Ya, untuk sesuai dengan keadaan taman. Kalau taman tu saiz dia besar, mungkin perlukan lebih volume yang kita showkan dalam resepi tadi lah. Okay? Ikut pada kesesuaian tanaman. Kalau boleh pakai, biar pakai habis. Kalau terlebih terpaksa simpan juga, simpan dalam kawasan almari yang bertutup lah, yang tak ada cahaya matahari masuk. Kalau takut cahaya matahari masuk, lagi pula pakai botol mineral terpakai, yang mana elok sinar, yang mana kalau cahaya matahari masuk nanti berkulat pula air dalam tu. Dari satu, bila pakai benda-benda macam bawang putih, yang mana yalah benda ni bila diperam akan keluar gas kan. So nanti kalau boleh dapatkan dalam masa seminggu tu kita buka sikit tutup dia untuk keluarkan gas. Bila nak guna tu kita goncang dululah. Goncang dulu. Keledak berkeledak. Ya, ada lagi satu macam resepi saya tunjuk tadi video tu, macam saya kata 1/3 kan? 1/3. Okey, kata kita spray. Bila kita spray, kita tengok serangga tu masih lagi, orang kata apa, masih lagi di tempatnya. Macam 2-3 hari kita tengok masih lagi dia ada kat situ. Mana kita kurangkan lagi dilution dia, kurangkan cairkan lagi. Maksudnya daripada 1/3, kita jadikan 1 jadi di sebelah 2 air. Okey. Saya bukan tak nak, kalau kata masa buat tadi saya tunjuk tu buat terus spray, bukan tak boleh. Cuma saya takut ada setengah pokok ni dia boleh merengsa pada bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Jadi kita cairkan dulu. Bila kita kaji dulu, kita spray dan kita tengok ada tak kesan. Kalau ada tak ada kesan, kita kurangkan lagi. Kalau dah result, baru kita pokok, bila kita spray pun pokok pun tak ada tunjukkan kesan-kesan sebelum melecur dan sebagainya. Boleh kita kita kurang-kurangkan pencairan tadi. Kalau tak ada, kita boleh gunakan, kita buat tadi boleh terus spray je, terus guna. Yang tadi cakap serai tu, yang resipi nombor 3 tu, kalau serai wangi lagi bagus ke? Kalau ada serai atau serai wangi, tak kisah, dua-dua boleh pakai. Kalau boleh kita pakai daripada daun sampai dia punya orang kata apa, batang serai itu sendiri. Ini ada Cik Hamdan Nordin tanya ni, kenapa bancuhan yang saya buat bila sembuh kat daun dia jadi kuning, lama-lama gugur. Yes. Tu tengok dari segi orang kata apa, berapa bahan yang dia pakai tu. Macam saya contoh, saya gunakan show 1 sudu, mungkin dia terletak 2 sudu. Terlebih. Yes. Kadang benda-benda macam tu pun boleh memberi kesan pada pokok juga. Dan juga waktu bancuhan pun macam contoh, mungkin dia masukkan air dulu. Dari segi kaedah, orang kata apa, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu mungkin dia berbeza. Mungkin dia masuk air dulu, baru masuk minyak, baru masuk bawang tu masuk, bancuh kan. Jadi dari segi kesan, reaksi bahan-bahan dapur tadi tu kadang boleh memberi kesan pada pokok. Kadang yang kuning tu saya takut, kan? Saya takut dari segi nisbah tadilah. Mungkin dia dah guna, dia dah bancuh tadi, terus spray pada pokok dia. Jadi saya takut benda tu yang memberi kesan pada pokok dia. Sepatutnya dia mencairkan dulu. Macam kita guna mengundi racun kimia lah. Kita tak gunakan racun kimia, kita tuang terus pada pokok. Kita akan bancuh dalam air berapa liter. Satu penutup mungkin 14 liter air contohnya kan. Mungkin tadi tu sebab mungkin tak panas sangat kan. Mungkin beliau sembuh waktu panas. Mungkin juga berlaku
beliau semua gunakan bahan dapur tadi dan dia ada menggunakan bahan kimia juga. Maksudnya ada bunyi racun-racun kimia khas untuk pokok tadi dia menggunakan bersama. Kadang benda tu boleh berlaku juga reaksi pada pokok. Pokok kalau dia tunjuk kalau berlaku perubahan rumusan-rumusan ni pada dia akan menunjukkan kesan-kesan tertentu lah. Sedikit kuning, melecur, daun akan gugur dan sebagainya. Ya, macam kita lah kalau kita nak pakai krim pelembap tangan pun kita tengok apa brand kita nak guna, apa jenis bahan aktif kita boleh nak pakai semua kan. Okey, itu kan lembut daripada tangan perempuan pula susah jadi. Tapi untuk Cik Hamdan, saya pasti mungkin beliau masa buat bajahan tu beliau terus menggunakan tanpa mencairkan dulu. Sepatutnya kita cairkan dulu. Kita tengok kesannya. Kalau tengok dalam masa 3 hari masih ada kesan, kita kurangkan pencairan. Kita waktu sembuh tu pun kena tengok juga macam saya ditulis tu kan. Sembuh jam 9 dan juga 6 petang. Kalau tengah hari jangan sembuh pula melecur pula pokok. Kita kalau boleh tak nak kalau katalah nak sembuh lepas hujan, pastikan air pada pokok tu dah start kurang lah. Start kurang, kebasahan pada pokok tu dah kurang. Kalau kata nak buat sifar hujan, nak spray hujan. Kalau kata kita pakai bahan ni waktu kita dah spray betul hujan, mana kita kena apply lagi sekali. Sebab benda ni mudah di wash off, mudah dibersihkan oleh hujan. Okey. So untuk yang serangga jenis menggigit mencucuk ni kita gunakan ni lah berbawang untuk sebab bawang putih tadi saya beritahu dia ada bau sulfur yang mana boleh menghalang perosak ni pergi kepada pokok kita. Untuk yang jenis yang ulat-ulat ni biasa kita akan tambah dengan cili cili kalau nak kuat cili padi untuk memberi kesan pijar pada ulat tersebut untuk mengelakkan dia datang makan lebih banyak pada pokok kita. Okey? Alright. Jadi saya. Jadi okey, ada lagi 2 soalan. Boleh kita ambil soalan ni? Boleh. Pertama dia kata saya pernah guna Lilianza dia kata saya pernah cuba guna penyembus serai wangi di daun lada tapi daun tu jadi kerekut, jadi kerinting. Kenapa jadi macam tu dia tanya? Serai wangi dia beli yang formulated dah siap ke ataupun dia saya rasa dah siap kot. Saya pernah cuba guna penyembus serai wangi. Penyembus serai wangi. Jadi mungkin dibeli di pasaran kan? Tu kita nak sure sama ada dia buat pakai yang ambil serai pada rumah tu dia spray ataupun dia beli pasaran siap. Cuba pasaran dah siap tu kena tengok juga. Saya takut dia dah ada campur bahan-bahan lain, chemical lain yang orang kata apa nak mengkuatkan bau serai wangi tu. Kalau nak pakai tu yang saya kata kalau beli produk-produk pastikan baca label yang seperti disyorkan pada isi kandungan dia kan. Ya, kadang macam saya beritahu tadi lah, kita buat pencairan tu untuk elakkan kesannya pada tanaman. Kita asalnya nak halau perosak, tapi sebenarnya kita kadang merosakkan pokok tu sendiri. Ini daripada Sangga Sinayah pula, dia tanya sabun cuci yang kita masuk dalam resipi, salah satu resipi ni kan. Itu adalah bahan kimia tapi okey tak kalau kita gunakan pada pokok? Untuk organik kan? Untuk sabun sebab tu kita tak pakai banyak kalau kita nak gunakan sabun, kalau katalah sabun pencuci pinggan tak ada, kita boleh gunakan sabun mandi buku tu kita boleh sagatkan dia. Kalau you ada sabun neem, sabun semambu tu, sabun neem tu pakai, you sagatkan dan you larut dalam air dan you boleh gunakan satu sudu daripada laritan tu untuk campurkan ini. Boleh guna tak? Jangan you gunakan sabun tu macam you nak cuci baju, tak ada lah. You nak pakai sabun cuci baju boleh tapi dalam kuantiti sikit lah, kita nak pakai banyak. Sebab sabun tu berfungsi untuk, tadi saya dah blend bawang ada dengan kayu manis. Bila benda tu dicampurkan, kita campurkan minyak ni akan menyerap bau-bau bahan aktif pada macam kayu manis dan juga bawang tadi. Dan sabun ni bertindak sebenarnya bila ada buih sabun ni, dia membawakan partikel-partikel ni pergi pada tanaman untuk dia tak kekal pada situ. Okay? So sabun ni membawakan minyak, partikel minyak, campuran minyak yang bawa bau-bau ni pergi pada daun. Dari situ dah yang serangga. Itu dari segi inilah. Jadi kita guna sabun tu bukanlah macam kita nak lumur mandi orang macam kan banyak-banyak tu. Jadi sebab tu ada nisbah dia. Sabun tu kita gunakan untuk sebagai nak create bubble untuk membawakan bauan tu pergi pada pokok tu lah.
Kalau kita guna minyak semata, takut minyak tu nanti akan orang kata apa, akan melekatkan, akan mengganggu pernafasan pada daun tanaman. Oh, pernafasan. Sebab kita gunakan sabun untuk pecahkan benda tu. Nanti kena CPR pula daun tu. Okay. Okey, teruskan. Alright. Terima kasih ya pada semua yang soal tu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya siput dan juga lintah bulan. Okey, ada beberapa resepi. Okey, untuk untuk siput dan lintah bulan ni, untuk penggunaan kulit telur, kita galakkanlah. Kalau you ada kulit telur, you ada kulit kerang, okey, kulit kerang, kulit lala tu kalau dapat diramas dan dijadikan barrier, kita buatkan letak sebagai barrier pada keliling pasu, okey, keliling tanaman. Kalau nak gunakan resepi yang spray tadi pun boleh juga. Biasa kalau nak spray untuk lintah bulan dan siput ni pada waktu petang. Sebab dia aktif pada waktu malam. Tengok macam gambar tu macam mana dia melilit pada pokok cili saya dengan makan daun cili. Dia makan pokok cili tu. Okay. Ini kita akan saya biarkan je lah sebab nak tengok dia punya orang kata apa, aktiviti dia macam mana kan. Serbuk lada hitam pun juga boleh digunakan. Serbuk lada hitam ni kita campur dengan air dan 1 sudu, campur dengan 1 liter air dan kita spraykan pada tanaman. You nak tabur dekat keliling kawasan tanaman anda pun boleh juga. Okey. Alright. Okey, serbuk kopi ataupun macam kalau kita beli kopi kan ada yang macam apa, macam uncang kopi tu kalau dah ada guna tu dah habis tu boleh susun elok dekat keliling tanaman tu untuk jadikan barrier lah. Tapi tadi yang lebihan air kopi tanpa gula tu, itu air tu disembur pada daun-daun, tak ada masalah Air macam mana? Air yang kopi tu, lebihan air kopi tu, air tu cair tu kita sembur pada daun, tak ada masalah kan? Itu tak ada masalah. Okay. Boleh. Sebab kita nak adakan yang bau kafein tu pada pokok. Ingat kita je nak minum kopi. Okey. Tapi untuk siput biasa kita akan buat petang lah. Sebab dia aktif pada waktu malam. Waktu siang kalau you spray pagi tu dia tak keluar pun. Biasa dia akan keluar petang. Betul. Biasa waktu siang ni dia akan menyuruh dekat kawasan-kawasan yang sejuk, kering, kat bawah pokok. Mungkin bukan kawasan tanaman kita, mungkin dia dekat tempat-tempat lain yang mana kita nampak. Kadang dekat celah-celah tempat rain gutter, tempat air keluar air hujan pun dia selalu menyuruh kat situ. Kadang tak perasan. Waktu malam baru dia keluar. Jadi saya tengok setengah-setengah serangga tu dia duduk di bawah daun, kelopak daun tu kan? Ya, betul. Spray pun dari atas, mana kemungkinan kita spray dari bawah juga, betul tak? Ya, spray pada atas dan spray pada bawah. Saya ada mention dalam video tadi, kalau nak spray atas, spray bawah. Itu yang keadaan ni sesuai untuk yang mengusahakan tanaman kecil-kecilan dan sederhana di kawasan rumah. Betul. Di kawasan ladang tu, saya fikir benda tu mungkin praktikal, tak praktikal pada yang mengusahakan secara komersial. Betul. Okay? Jadi untuk yang saya kongsikan ini daripada yang siapa-siapa yang berjina untuk membuat tanaman pokok di rumah, di halaman rumah, baru nak start menanam. Okey. Okey, seterusnya untuk semua api, semua halus, okey, kita boleh gunakan teh ataupun kopi. Cuma tengok jenis kalau biasa kalau uncang teh ni saya tak galakkan pada pada semua api dia suka teh. Kalau semua api ni you semburkan sembur kopi ataupun you campur dengan cuka makan. Cuka makan tu kita spraykan. Kalau kita nak gunakan yang resepi yang saya tunjuk awal tadi yang bawang putih tu pun boleh gunakan juga. Okey. Untuk semua api jangan pakai uncang teh lah. Dia suka yang teh. Pakai yang kopi. Okey. Semut untuk semut. Ya. Macam-macam tis ni Okey, untuk tikus. Tikus, okey. Tikus itulah nak kata nak menghalau tikus secara total pun susah juga, tapi yang keadaan ni lebih kepada untuk menghalau secara sementara Saya tikus ni pun dia datang pun bila kawasan tempat kita tu kotor, mungkin masa siapa-siapa yang dekat rumah yang buat kompos, kalau ada gunakan bahan-bahan dapur macam lebihan nasi ke lebihan lauk ke, kadang benda tu boleh attract tikus. Jadi kalau kadang bahan-bahan tu yang boleh buat tikus datang, kalau siapa yang buat kompos yang tak buat layer, kan kompos ada layer tertentu kan. Kadang bahan makanan tu mungkin dia terlupa nak tutupkan ataupun mungkin tak tutup habis, tak disembunyi habis, maka rosak tikus boleh datang ke taman kita lah. Okay. Kadang tikus ni lebih pada kebersihan kawasan lah sebenarnya.
Kalau benda tu boleh attract dia pada semua makanan, dia akan datanglah. Okay. Biasa kalau saya buat kebun kat rumah, dia tak adalah mengkacaukan kawasan tanaman saya, cuma dia lalu saja. Jadi tempat laluan, bukan apa dia selalu korek tanah, dia akan menghala ke longkang. Jadi kadang kita tengok tak, saya banyak tanah ni, banyak turun ke longkang, rupanya dia buat lubang kat situ. Jadi saya gunakan apa ni lah, kulit jering. Kulit jering kita rendah dalam 1 liter air semalaman. Tapi memang bau dia, orang kata macam bau dia, amonia memang tinggi dah. Kalau tak tahan, mungkin muntah. Faham. Okay, jadi lebih pada kita curah ke lubang lubang tikus tu sendiri. Macam contoh kalau dekat rumah ada Listerine, kalau kat kawasan rumah kalau mungkin dekat depan pos yang kita tanam-tanam tu, kadang kita perasan tikus ni, kita perasan kalau laluan dia ada tinja-tinja dia. Berak tikus tu laluan tu. Okey, kalau ada Listerine kat rumah, Listerine tu pakai je 100%, spray je dekat laluannya. Tapi sedikit sayang juga kan, ubat tu digunakan. Boleh tahan juga harga tu. Tapi any pencuci mulut lah kan. Any pencuci mulut. Tapi kalau nak pakai yang jadi ada SPM ni, yang ada Pudina. Ada Pudina, okey. Kalau saya nak pakai Listerine, boleh pakai daun Pudina atau daun pandan yang telah diracik, you buat pencut je. Ataupun you buat serbuk, you keringkan, you buat serbuk, you tabur je. Memang untuk resepi ni dia bukannya tikus takkan lalu langsung. Memang kena you buat selang 2-3 hari, you kena repeat. Kena selalu. Yes, you tak boleh letak confirm tikus tak ada. Dia takkan lalu sekejap sebab minum perosak ni akan cari cara untuk macam mana dia nak adjust. Kalau tak ada laluan tu dah kacau, dia akan buat laluan baru. Yang penting untuk tikus ni jaga kebersihan kawasan je lah. Itu saja. Serbuk kulit telur pun boleh juga pakai. Ada juga yang menggunakan serbuk cengkeh dan juga kepingan cili pun boleh juga pakai. Biasanya kulit jering tu sebab tikus dia, saya tak pasti saya letak yang kulit jering, rendaman air kulit jering ni, memang tikus dah tak buat lubang kat situ lagi dah. Memang tak ada. Biasa nampak 2-3 lubang dia dah tak ada. Bila saya kambus balik, dia tak ada repeat pada lubang yang sama, tak ada lah. Silap pakai kulit jering, kita pun tak lalu kat situ. Yalah, kan kita jering kita ambil isi je kan, kulit kita buang. Jadi kulit tu boleh digunakan untuk something else lah. Ya, betul. Okay. Reuse balik kita, okay, untuk anak-anak, ada beberapa kaedah, tapi ini untuk anak-anak yang di luar taman bukan dekat dalam rumah bukan dekat kabinet di rumah tuan-tuan perempuan Okay. Ini dekat taman yang mana ada busuk dekat tanaman anda tu Okey, okey. Dari segi untuk anak-anak dia lebih kurang gemar pada yang bahan berakali. So kita gunakan cuka makan cuka makan. Dan juga jering pun kita boleh gunakan. Jering, isi jering tu, biji jering tu kita parut, campur dengan bawang putih, kita campur dengan pasir. Kemudian kita taburkan dekat dalam lubang anak-anak itu. Tapi untuk anak-anak tu kita kena pecahkan dulu lah. Kita kena pecahkan dulu sarang anak-anak tu, baru kita taburkan. Sebab pengalaman saya pecahkan sarang anak-anak, dia punya layer tu tebal tau. Takut kita letak je kat lubang anak-anak tanpa memecahkan sarang anak-anak itu dulu, takut air bahan tu tak sampai. Sebab level queen dia punya lapisan dia sangat tebal. Kira konkrit lah, macam konkrit lah. Konkrit. Kalau kita tengok, kalau kata saiz sarang biasa, saiz jari saya ni, tapi dekat sarang queen, dia punya tebal dia macam ni. Kalau dapat cari queen dia. Kalau anak-anak, kalau kita dapat hapuskan queen dia punya permaisuri dia, boleh kurang lah. Tapi untuk yang kawalan anak, memang kita kena pecahkan dia punya sarang dia dulu. Jangan kita tengok, kita main tahu kat lubang dia pasal dia punya terowong tu banyak tu. Kita pecahkan dulu, baru kita banjirkan dengan bahan kita gunakan tadi. Dia banyak lapis kan? Ya, dia banyak lapis. Jadi kita pecahkan dulu untuk anak-anak. Ni untuk ni Dan juga dari segi show-nya, kalau boleh buat dalam setiap 48 jam ataupun 70 jam. Setiap 2 hari, 3 hari kita kena buat, kita kena amalkan. Tadi? Ya. Okey, ada Ismawati Ismail tanya, kalau guna daun pudina ataupun daun pandan, ada anggaran tak berapa banyak kita nak guna? Halayan daun pudina dan daun pandan tu. Ismawati mana? Pasir Gudang. Ismawati Ismail. Ismawati Ismail. Ismail Pasir Gudang. Terima kasih Puan Mani.
Apa untuk apa tadi daun pandan dengan daun pudina berapa banyak? Daun Ini untuk pudina ataupun kawasan daun pandan. Mhm. Kawasan dia tak cakap, dia tak nyatakan pula saiz berapa saiz dia. Ya. Okey, tak apa. Ha. Untuk yang daun pudina dengan daun pandan ni kalau ada macam kita dekat kebun kan, okey, kita racik-racikkan daun pandan tu kita tabur je. Racik-racik tabur. Oh. Lagi satu kita tak berisau bila kita taburkan daun pandan daun pudina dekat kawasan tanaman kita. Sekarang bila benda ni meremput dia akan jadi kompos pada tanaman lah. Betul juga. Yes. Dan dia tidak akan merosakkan, dia bukan racun kan, dia tak merosakkan dia pokok-pokok tu. lebih usaha untuk malau. Okey. Maknanya Semawati makna banyak mana pun tak risaulah. Tak ada banyak. Boleh pakai mana bahan yang ada tu itulah gunakan. Okey. Betul. Okey. Cuma itulah biasa kita buat dekat laluan tikus yang kita tak ada apply pada seluruh kawasan tanaman, tak ada. Mana laluan je kita apply. Okey. Kalau atas tanah lah, jangan atas simen pula. Okey. Betul. Kalau nak letak atas simen pun boleh juga. Cuma kalau besok daun pudina, daun pandan tu dah kering tu, jangan kita buang pula, kita gunakan balik pada tanaman. Kita komposkan dia. Boleh jadi kompos. Ya? Bagus. Okey. Okey, seterusnya kita anak-anak tadi kita dah sentuh. Okey. Okey, seterusnya lalat buah. Yang mana lalat buah tadi saya tunjukkan gambar dia macam mana. Okey. Ini ada beberapa jenis resepi. Okey, tapi untuk lalat buah ni kalau tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan hormon perangkap lalat buah tu lagi bagus lah. Okey, dekat itu lagi bagus. Cuma yang ni kaedah saya ni kalau kata pakai hormon yang dibeli kat kedai tu mungkin dekat Shopee pun boleh dapat. Cari hormon perangkap lalat buah itu berkesanlah untuk merangkap lalat buah ni dalam so jadi tuan-tuan perempuan kalau ada bahan-bahan nak dapat tu sekarang ni dah tak boleh nak keluar selalu, beli kat Shopee kan cik tadi kan. Promo Shopee pula. Mungkin bukan apa, kadang dekat kawasan penonton mungkin sendiri tak ada kedai-kedai pertanian kan. Betul. Mungkin pertanian jauh. Jadi memang kita menggunakan ni lah. Ataupun kadang-kadang bahan tu dah habis kat kedai tu. Yes. Jadi kita boleh order secara online. Yes, betul. Okey, untuk lalat buah tadi kalau saya boleh showkan carilah perangkap ubat hormon untuk perangkap lalat buah. Sekiranya tak ada boleh gunakan resepi ni lah. Dekat sini prinsipnya lalat buah ni sebenarnya kita perangkap tu lalat jantan, bukan lalat betina lalat jantan. Bila kita perangkap lalat jantan ni macam dia tak bersenyawa dengan lalat betina tu. Okey, kita cuba dari segi bahan-bahan yang saya tunjuk tadi perlu diganti setiap 2 atau 3 hari. Okey. Dekat sini saya ada tunjukkan video macam mana untuk buat perangkap lalat buah secara mudah lah. Okey. Saya buat tu dapatlah seekor 2 ekor masuk kira adalah orang kata apa tarikan benda tu pada lalat buah. Okey, kita boleh kita tengok video Okey, untuk video. Ini bahan saya guna pisang masak je. Kalau tak ada pisang masak, you boleh pakai apple pun boleh. Tapi biasa yang ni kita pakai pisang masak. Apa-apa jadi pisang pun boleh. Jadi pisang masak. Okey, botol tu dilubangkan saiz lubang straw kalau dapat banyak sikit lah. Jangan buat lubang tu banyak sangat, senang dia keluar. Okey, kita buat lubang atas ni untuk senang nak gantungkan botol pada pokok. Okey, untuk barang-barangnya. Pisang tu kita buat umpan lah, kita jadikan umpan balik dengan tisu lah supaya dapat pegang umpan kita dan memudahkan kita nak mencucukkan dawai halus tu pada umpan tersebut. Okey, kita tapikkan dia supaya tak tertanggal lah umpan tu bila masuk dalam botol nanti. Okey, kita dah buat lubang, kita masukkan sedikit air kat dalam tu. Kalau nak buat lebih, you boleh letakkan air campur gula sikit. Kalau tak ada, boleh letak cuka apple pun boleh letak dalam tu. Okey, cuka apple Okey, tu saya gunakan pinggan plastik tu untuk jadikan penutup pada perangkap lalat buah lah. Sebab bila tak kalau ada hujan kan, bila hujan kalau tak ada penutup tu nanti air hujan boleh masuk kat dalam lubang tu. Okey, yang ni saya buat. Okey, adalah masuk seekor. Oh, banyak yang masuk juga. Itulah dia. Pakai pisang. Terperangkap lah serangga Tapi tak banyak lah, kalau guna hormon tu lagi banyak kot. Itu saya letak kat pokok belimbing. Cik Zadi, so video-video tu Cik Zadi memang buat sendiri nampak cantik sangat lah video tu, nampak jelas. Nampak cantik sangat, jelas. Okay, terima kasih.
Okey, lalat buah. Okey. Ha. Saya pun pihak Ulster pun dah bagi masa dalam memberi warning masa. Ada sikit lagi soalan. Ada soalan Ya. ni. Boleh, boleh. Rina Izzati dia tanya kalau yang untuk anak-anak itu akan mati ke atau pindah ke tempat lain? Itu berkenaan anak-anak ya. Ha. Okey, kalau biasa kalau kita saya cakap benda yang menggunakan bahan dapur, kita tak boleh expectkan benda tu akan mati dan juga dia tak akan datang balik. Okey. Jadi Mungkin kalau dia kata revisit balik dia akan boleh revisit. Kadang yalah walaupun kita dah musnahkan dia, kita rasa dah musnah tapi ada sisa baki kat bawah-bawah dalam tanah yang paling bawah-bawah tu kita tak perasan. Jadi benda tu akan boleh muncul balik. Cuma dari segi kesan keberadaan di situ mungkin kita dah orang kata apa boleh mengurangkan populasi dia lah. Okey, kita buat kaedah ni untuk mengurangkan populasi perosak tu ada kat situ. Kita bukan kata bukan bermakna dia tak datang balik. Yes. Dia akan datang balik. Betul. Okey. Sebenarnya kita nak mengurangkan populasi, mengurangkan dia hadir pada tanaman kita dalam keadaan kerak. Okey, kita menjarakkan dia supaya pokok kita ada masa untuk revive balik, untuk menjalankan fungsi dia, untuk mengeluarkan hasil dan sebagainya. Jadi kalau keberadaan serangga tiada kekerak itu akan merencatkan pertumbuhan dan memberi hasil tanaman pada kita lah. Okey. Jadi penggunaan bahan-bahan yang saya syorkan ni, tu saya cakap tadi, lebih pada menghalau. Kita nak menghalang dia berada lebih kerap. Okay? Bukan mematikan dan bukan dia tak akan datang. Dia akan datang balik. Macam anak-anak ni kita biasa memanjirkan sarang dia. Mungkin dalam banjir-banjir tu ada seekor dua akan terlepas, mungkin seekor tu akan berpotensi untuk jadi pemaisuri. Betul. Kalau ikutkan kitaran hidup anak-anak kan. Tapi dia melambatkan kita melambatkan kembang lagi. Kita kalau biasa dekat situ ada busuk anak-anak kita dah musnahkan, mungkin dia nak ambil masa untuk ambil kali tu lambat. Sebab tu saya kata seburan dan siraman tu perlu dilakukan dalam jangka masa 48 atau 70 jam. Dan juga dalam benda macam ni pun Cik Zaidi, maknanya kita kena buat benda tu istiqamah lah. Ya. Kena berterusan kan. Berterusan. Ya, betul. So saya mention awal tadi sebab benda ni bukan bahan kimia yang spesifik memang berbeza lah. Kalau nak cepat, nak keadaan yang segera, memang serangga nak mati ke apa semua boleh racun kimia lah. Cuma kalau dari segi penggunaan bahan kimia tu tak ikut yang disyorkan, takut memberi kesan pada kita pula kan. Macam contoh betul. Kita dah cuci kadang makan, kita tak perasan, tak cuci betul, bahaya. bahan kita memang sudah badan. Kesan yang jangka masa lama kan, kita bahaya lah tuan-tuan perempuan. Itu kalau bagi bahan kimia yang beli di pasaran. Okey, sebenarnya lalat buah tadi saya dah sentuh. Okey, untuk lebih pada perangkap lalat jantan ni. Okey, ni untuk lava kumbang. Okay, kalau korek-korek tengok pokok tu dah macam dah kering, apa asal dia ada. Cuba korek tengok ada lalat kumbang gini. So ini ada beberapa resepi yang boleh dikongsikan. Okay. Mungkin sama macam lain tadi. Okay, tapi yang penting untuk ni. Tapi kalau dapat yang ni, kalau dapat korek buanglah. Kalau kawasan tu banyak burung macam burung gembala kerbau, dia sangat sukakan ulat ni. Jadi, Encik Ahmad Ajmain tanya, Tuan, kalau kawalan perosak, untuk kawalan perosak adakah daun selasih ganti daun pudina? Boleh tak digunakan untuk menghalau serangga? Untuk selasih okey, selasih boleh digunakan untuk halau serangga. Cuma ada pemerhatian yang baru ni, daun selasih digunakan untuk menarik lalat buah. Oh, dia narik serangga lain pula. Ya, dia menghalau serangga lain tapi menarik serangga lain. Macam contoh lalat buah. Tak silap saya ada 3 jenis jenis basil selasih dia. 3 jenis 3 spesies selasih yang digunakan untuk menarik lalat buah. Ada 3 selasih. Tapi tak apa, itu nanti kan kita mati yang ini, datang yang lain pula kan. Dia tak mati, dia menghalau yang menghalau hari ni. Biji selasih pula buat sirap. Bahaya kita. Daun ya, biasa kita untuk perangkap lalat buah, sebab lalat buah ni dia datang pada daun pokok selasih tu dalam pukul 9 ke 10 pagi. Tapi ada beberapa jenis pokok selasih lah yang dia attract. Dia datang pada ada beberapa jenis pokok selasih. Itu dari segi pemandangan. Sorry Cik Zaidi, ada satu lagi.
daripada Encik, sekejap kita ambil daripada Encik Abdul Razak. Dia tanya untuk buah nona, untuk pokok tanaman nona. Dia kata tanaman serangga yang rosak tu, cara untuk atasi dia tu untuk pokok nona. Ada tak? Pokok nona Ya. Dia serang mana? Serang buah ke? Tak ada pula dia nyatakan. Dia kata yang rosak, dia kata tanaman serangga yang rosak dan cara atasi untuk pokok tanaman nona. Okey, sebab nak tahu juga tu jenis serangga apa yang serang pada tanaman dia. Yang jenis memakan daun ke, rasa kalau daun tu pokok nona tu biasa daunnya digunakan untuk melawan serangga. Melawan serangga Jadi kita nak tahu juga yang pertanyaan Cik Razak tadi Cik Razak Cik Razak, kita nak tahu juga dari segi yang serangan tu pada buah atau pada pucuk muda atau pada ni. Ni ada Cik Saridah Kasim pula, dia tanya di awal perbincangan katanya ladybug tu bagus untuk kawalan semula jadi. Adakah ladybug itu baik untuk pokok terung itu sendiri? Dia tanya. Okey, itulah dia memang untuk ladybug. Kalau siapa yang tanam pokok terung sebagai main crop dia pada halaman rumah tu mungkin jadi masalah pada dia lah. Masalah pada fungsi tanaman tu. Sebab dia menggunakan sebagai perumah dia untuk membiak. Biasa yang makan dia punya yang makan terung tu lava dia. Lava dia yang makan daun terung tu. Jadi biasanya tu yang saya tanam mulberry untuk dia pergi ke mulberry dulu. Untuk terung memang tak boleh nak elak kadang dia boleh datang juga. Tapi kalau sekiranya dia menyerang, boleh tengok dekat bawah daun tu. Biasa dia berselindung di bawah daun. Lava dia macam bentuk kumbang kumbang pokok daun kari tu. Macam daun kari kan belakang ni macam ada shield macam macam ada jelaga hitam tu kan. Ini macam bentuk yang sama. Dia punya lava dia rupa bentuk macam sama. Bahaya kena tengok juga bawah dia kan. Tapi dia warna kuning lah. Warna kuning Warna kuning. Ni Siti Norifah tanya, nak tahu Norifah, kalau putik buah nangka bertukar jadi kehitaman dan gugur, adakah itu disebabkan kulat ataupun serangga perosak? Itu diserang. Kalau kita tengok dulu pada pucuk tu, sekiranya tak ada kesan-kesan perosak kat situ, jadi dia akan berpunca pada penyakit. Kadang dia tengok dulu lah. Kalau serangga ni saya ada beritahu tadi 3 kesan kehadiran perosak. Pertama dia akan makan bahagian-bahagian pada tanaman. Okey. Yang kedua adanya kehadiran dia ada kat situ. Ulat tu memang ada kat situ. Ketiga pokok tu memang rosak. Tapi kalau tengok rosak tu nampak ada serangga situ, maknanya itu ada kesan serangga. Kalau hitam tak ada kesan serangga, maknanya itu adalah serangga penyakit lah. Penyakit kan? Sayang kalau dia dah besar sikit boleh kita buat gulai nangka kan. Dia putih mati lah. Sama ada penyakit ataupun dari segi mungkin ada kekurangan baja lah. Kita akan tengok. Saya tanaman ni kalau dia tunjuk kesan-kesan daun, kadang daun dia bertukar warna, pokok pun tak tumbuh dengan baik. Kadang kita tengok ada kaitan dengan penyakit. Walaupun dah baja ni, kita dah baja dah ikut show, tapi ada kesan-kesan yang sama juga, mana itu ada penyakit. Dia banyak kemungkinan Cik Tadi. Banyak kemungkinan. Kita kena tengok secara keseluruhan. Kadang bukan saya penyakit, kadang mungkin penyakit dia pun kadang datang daripada serangga. Okay. Alright. Okay. Last kali. Okay. Seperti sedia maklum. Okay. Okay, lava tadi kita dah sentuh. Lava kumbang pun kita dah sentuh tadi Cik Rudy. Betul. Okay, kita last kali ni lah. So ini ada slide saya last. Bila buat menggunakan bahan-bahan dapur ni, kalau boleh saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan buat guna perhati dan bersesuai. Tak semestinya resepi yang saya bagi ni kadang 100% menjadi. Kadang ada perubahan, mungkin kalau saya show 1 sudu, kalau guna setengah sudu pun jadi, ataupun saya guna 1 sudu mungkin jadi 2 sudu pun jadi. Jadi ini resepi yang saya bagi tadi, saya kongsikan bersama tuan-tuan dan perempuan, itu sebagai orang kata apa, guide je lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan sendiri sebagai pengguna boleh buat dulu. Cuba tengok kesan macam mana, tengok perhatikan apa kesan pada pokok dan serangga rosak tu sendiri. Betul. Kalau tak ada kesan, boleh ubah suai. Boleh ubah suai sama juga macam bila yang ni daripada pemerhatian Encik Bol Hassan juga. Dia cakap dia perhati kat ni pokok dia kata serangga apa yang
yang membuat daun cili dia bergulung dan bagaimana cara nak cegah daripada buah cili tu buah cili tak sempat masak dan rosak. Dia nampak daun macam bergulung kan. Dia tanya Cik Hasan. Itu kita boleh masuk topik orang kata apa plant booster tu. Plant booster gitu. Biasa kalau cili dia menyerang kalau bergulung sekiranya ada lalat putih, okey, ataupun ada ulat yang jadi menyucuk lah, biasa yang membuat daun bergulung. Biasa kalau dia berlaku pun bila kita selak daun tu memang ada serangga kat bawah tu. Okey, kalau dia bergulung saja, kita tengok juga yang bahagian atas ke bawah yang bergulung. Kalau atas dan bawah bergulung, kalau atas bergulung ataupun dia daun tu ada macam berbosek, mungkin di situ dikatakan ada serangan penyakit lah, penyakit itu. Kalau mana daun bawah tu bergulung, mana dia kekurangan baja tertentu. Okay? Kekurangan khasiat-khasiat tertentu. Kadang pokok tu dia macam pokok cili tu melenduk ke bawah. Jadi kita tengok kalau serangga tak ada kat situ, maknanya mungkin kekurangan siram pokok, tapi dia dah siram pokok, contoh dia dah siram pokok ikut isu, tapi masih lagi daun melendut ke bawah ya. Okey. Jadi mungkin kekurangan nutrien. Nutrien pada tanaman. Mungkin kita kata dah bagi dah NPK yang sesuai. Tapi kekurangan mungkin pokok tu kekurangan baja-baja mikro, macam contoh kalsium, boron dan sebagainya. Mana tuan-tuan perempuan kena ingat benda tu kalau jadi apa-apa kat pokok kita kan, kita tak semestinya betul serangan-serangga kan jadi kan. Ya betul. Kita kena tengok secara menyeluruh. Tuan-tuan dan perempuan boleh jadi penyelidik sebenarnya. Itu dah. Yang penting pemerhatian lah, pemerhatian. Kita buat kita perhati je. Ya betul. So sama juga saya pun masih belajar lagi, masih pemerhati juga. Kadang kita buat spray yang resepi satu ni mula jadi. Dan bila kita dah seminggu kemudian dia dah jadi orang kata dah serasi dengan bahan tu, kita tukar-tukarkan. Jadi macam juga spray nyamuk. Kita tak ada. Mana dia jadi macam imun lama-lama dia imun ya macam imun. Macam spray nyamuk juga, kita kata nak spray jenama A je, tahun tu kita pakai. Bila kita spray tu nyamuk tu dah jadi lali dah. Betul dah lali. Jadi kita cuba tukar brand lain, tapi bahan aktif sama, tapi dia sama juga dengan kawalan yang saya kongsikan resepi dengan tuan-tuan dan perempuan. Ulat beluncas tu relax. Panas kan jalan. Mungkin dia dah lali kan. Dia dah tebal lah. Dah bentan, orang kata dah bentan. Okay, so jadi ini adalah beberapa info. Kalau boleh buat guna parti sesuai. Kalau boleh jangan berlebihan guna. So saya cakap tadi mungkin masa tuan-tuan membuat tadi mana yang bila buat terus guna tanpa mencairkan dulu. Kadang boleh memberi kesan pada tanaman. So saya pun ada syorkan buat percubaan beberapa helai daun dulu. Okay, saya tak ada kesan, boleh teruskan. Okay, sebilangan resepi kena buat rawatan mingguan. Ya, ada yang 2-3 hari. Ya, dia bukan racun kimia. Okay, seterusnya sekiranya macam saya kata dalam 7 hari tak beri hasil, boleh cuba kerapkan kepada 5 hari pula. Okay. Kadang penggunaan terlalu kerap dan terlalu berlebihan ni boleh mempengaruhi pokok yang kita tanam dan juga pada membunuh pemangsa perosak yang lain juga. Okay, saya pun ada mention dan juga kalau boleh elakkan seberapa waktu panas dalam tengah hari untuk elakkan lecur pada tanaman. Okay, kalau boleh untuk yang hujan, kalau kata waktu hujan, kalau boleh hujan dah habis, pasti selelanya tanaman tu telah kering pada hujan lah, supaya semburan yang kita buat pada tanaman tu biar kekal pada orang kata bukan kekal pada pokok lah, so boleh melekat pada pokok tak dicairkan lagi dengan air hujan tu nanti. Okey, saya ingat untuk hari ini perkongsian saya lah untuk hari ini ya. Ada apa lagi pertanyaan daripada tuan moderator? So, nampaknya kita dah habis, tak ada soalan-soalan lagi lah daripada pendengar dan juga penonton kita. Nampaknya dah okey. Kita pun dah bersiaran selama hampir 1 jam 15 minit ke 1 jam ke 20 minit. Ini antara yang terlama jugalah kita bersiaran dulu. Ini tadi ni slide terakhir lah ya, Encik Zaidi? Ni slide terakhir. Okay. So slide ni saya akan kongsikan dengan pihak STC lah. Kita akan masuk pada laman web. Tuan-tuan dan perempuan boleh melayari di laman web STC lah untuk membuat naik saya punya pesan ni lah. Slideshow ni. Tips. Slideshow. Okey. So kita dengan itu kita ucapkan terima kasih banyak pada Encik Zaidi, kepada anda-anda di sana yang sedang menonton dan mendengar tu, diharap
cepat register dengan kita dan juga kita boleh dapat sijil. Terus kita akan dapat sijil yang pantas sekali Dan juga kita terima kasih juga kepada semua penonton dan pemanggil yang datang daripada ada few callers from Australia, New Zealand juga as well. So thank you so much from there. So and then also we have ini betul. Dan juga kita ada penonton-penonton dari Kedah, Penang, semua daripada Selangor memang ada ramai lah yang juga ada telah turut bersama-sama dengan kita. So jadi kita terima kasih juga kepada tim teknikal kita yang telah bersama-sama daripada UCTC ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan ramai kat sini, mereka membantu untuk ni, tapi kita pastikan penjarakan fizikal yang betul. So jadi tuan-tuan dan puan, sama-sama kita ingat apa tips yang Encik Zaidi bagi tahu tadi, antara guna bahan mudah, tidak membahayakan, cara alternatif dan juga kita menghalau Dan juga kita yang penting sekali buat, guna, perhati dan ubah suai. Itu sangat penting. Itu tips kita pegang apa benda yang tadi cakap ni. Dan juga tuan-tuan dan puan, kita minta sekali lagi kalau boleh lawat laman web kita UCTC untuk semua nota-nota, tips-tips, PowerPoint semua tadi ada, dia akan masukkan di situ. Dan dalam masa sama kita minta tolong like kepada FB, Facebook UCTC tuan-tuan dan puan. Facebook UCTC kena like dan juga kita dapat macam-macam informasi yang kita boleh kongsikan bersama dengan komuniti walaupun waktu-waktu PKP ni. Kita siapa kata kita tak boleh menyantuni komuniti di waktu PKP. Kita still masih boleh bergerak bersama-sama dengan komuniti. Komuniti tetap di hati tuan-tuan dan puan. So dalam masa sama kita terima kasih banyak sekali lagi pada Encik Zaidi kerana telah bersama-sama dengan kita. Orang pakar-pakar macam ni susah kita nak kita lepaskan. So jadi kita boleh dapat dihubungi juga di laman UCTC, yang mana kami semua ada di dalam laman UCTC dan boleh berhubung dengan pakar-pakar yang ada di sini sehingga kita berjumpa lagi untuk di waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Stay home, stay safe, stay at home. Teruskan berkebun walaupun tak ada tanah, dalam pasu pun boleh. Yang tak ada pasir, yang tak ada tanah, yang bukan tanah pun boleh Tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak diucapkan dan assalamualaikum. Bye bye.